السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ درسنا بقراءة الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فلولا إن كنتم غير مدينين, maka sekiranya in kuntum, sekiranya kamu semua ini orang yang mengingkari kekuasaan Allah, yang merasa dirinya hebat, yang merasanya kehidupan di dunia ini tidak memerlukan wahyu ilahi. Falaula in kuntum ghairu madinin, sekiranya kamu ghairu madinin, kamu tidak akan dikembalikan, tidak akan diberi balasan, tidak dihisab perbuatan kamu. Tarji'unaha in kuntum sadiqin, kamu kembalikanlah orang yang ruhnya sedang berada di halkum, ke kehidupan dunia semula. Kalau kamu orang yang benar, la ilaha illa ant subhanaka inna kunna minaz zalimin.
Subhanal Malikul Jabarut, Subhanalladzi la ilaha illahu, Subhanalladzi fa'alu lima yurid. Maha suci Allah, dia melakukan apa yang dikehendaki. Subhanalladzi yahkum ma yurid. Maha suci Allah, menghukum apa yang dikehendaki. Falaula in kuntum ghaira madinin. Maka sekiranya kamu merasakan, berkeyakinan kamu tidak dihisap perbuatan kamu di dunia ini, kamu rasa kehidupan kamu ini hanya di dunia saja, tarji'unaha in kuntum sadiqin. Kamu kembali kalau ruh orang tadi kamu benar. Itu kita tengok ayat. Uslub Al-Quran. Hafiz ya? Hafiz. Marji'una fil nahu Al-Quran, marji'una fil balaghah Al-Quran, marji'una fil ahkami kullaha Al-Quran. Allah tengok guna, Allah gambarkan keadaan. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'una in kuntum sadiqin. Allah gambarkan waktu dalam keadaan nazab. Keadaan nazab Allah sebut. Sekarang manusia ini, kecuali orang yang benar-benar beriman kepada Allah, dia merasakan kehidupan di dunia dia ini cukup hebat. Ilmu pengetahuan yang Allah beri pada dia, dia cakap cukup hebat. Falamma ja'at rusuluna bil bayinat, falamma ja'athum rusuluna bil bayinat farihu bima indahum minal ilmi. Falamma ja'athum rusuluna bil bayinat, maka apabila datang kepada mereka rusuluna bil bayinat, Rasul kami membawa keterangan-keterangan daripada kami, ayat-ayat Allah. Farihu bima ja'ahum minal ilmi, mereka angkuh, mereka berbangga dengan ilmu pengetahuan yang ada pada mereka. Ini sifat manusia, berbangga dengan ilmu pengetahuannya, berbangga dengan sains dan teknologinya, berbangga dengan penyelidikan dia lakukan, berbangga dengan teori dia hasilkan. Sehingga apa? Dia meremehkan kitab ayat-ayat Allah, meremehkan sunnah-sunnah Rasulullah. Perkara ini berbangga dengan ilmu sehingga melupakan wahyu. Bukan hanya umat ini, bahkan umat sebelumnya. Bahkan umat sebelumnya. Jangan kata umat dulu tidak ada ilmu pengetahuan. Sampai sekarang kita boleh tengok pengetahuan umat-umat terdahulu. Teorem Pythagoras, di mana tu? Piramid, teorem Pythagoras. Sampai sekarang kita belajar. Macam mana pembinaan apa? Tan sin cos tu kan? Di mana tu? Nak bagi piramid, taman tergantung Babylon, macam mana mereka bina? Bahkan Ustaz pernah pergi waktu Ustaz di Jordan dulu. Stadium kita buat ini, siapa yang mulakan cipta stadium ni? Siapa menjaga? Tamadun apa? Tamadun Rom. Stadium ni Tamadun Rom. Okey, stadium ni Tamadun Rom. Sebab tu orang Rom ini, ingat ya, sifat Rom ni dia ganas. Dia bangsa yang ganas. Orang Eropah dia ganas. Stadium dulu dia buat. Okey. Sebab tu kalau kita baca sejarah Rom, sejarah dia sejarah penuh dengan keganasan. Mereka menjadi orang berpengetahuan. Ngapa berdengar? Okey.
InsyaAllah. Okey. Mereka, orang Rom ini, dia jadi cerdik sikit. Dia ganas. Dia jadi cerdik bila? Apabila mereka menawan kota Yunan. Sebab Yunani ini memang tempat ilmu pengetahuan. Socrates, Plato, semua tu. Jadi situlah bercampuran keganasan Rom dengan apa? Tamadun Yunani. Okey. Orang Rom, sebab tu yang kita tengok Gusti ni, yang Gusti sekarang ni, apa? Kasih hempuk orang semua tu. Dalam Islam ada Gusti, ada. Kita panggil Musarah, ada. Tapi Gusti dalam yang dibenarkan oleh Islam ni, Musarah, bukan Gusti yang macam apa? Wrestling dalam apa? WWF itu bukan begitu. Sebab tu Rasulullah pernah bergusti. Tapi Gusti tu dia hanya bagi jatuh, bukan kasih tumbuk muka. Bukan kasih, tak boleh tumbuk muka ni. Sebab tu fa idza darabtum fattaqul wajha. Fa idza darabtum fattaqul. Apabila kamu memukul, jangan pukul muka. Inilah Islam. Haram kita pukul muka. Fa idza darabtum fattaqul wajha. Apabila kamu memukul, jangan pukul muka. Rasulullah pernah bergusti dengan Rukanah. Rasulullah pernah bergusti. Macam mana? Okey, dia kasih apa? Kasih jatuh saja. Bukan yang wrestling tinju semua ni. Sebab tu dulu Rom, semua yang jenis permainan ganas ni ada apa mereka? Apa gladiator kah? Gladiator. 2 orang yang memang nak kena hukum bunuh sudah dilepas di stadium tadi. Siapa mati, matilah. Siapa hidup, bebas. Cuba baca sejarahnya. Gladiator tu, 2 ni nak hukum mati sudah ni. Jadi lepas, bagi main dengan pedang. Lawanlah mereka. Siapa mati, matilah. Yang hidup, bebas. Kadang-kadang dengan singa. Kadang-kadang dengan harimau, dia lawan. Dia suka begitu. Mereka suka benda yang ganas begini. Gladiator, main apa sekarang tu, yang apa? Yang bukaya apa orang tu? Yang tumbuh apa? Orang Dagestan tu. Ni apa? UFC. Tu tengok tu. Dalam Islam haram tu. Mereka kenal tu. Benda-benda yang begitu mereka yang perkenalkan tu. Sebab mereka ni ganas. Jadi mereka buat stadium untuk saksikan. Yang Ustaz tajuk, zaman dulu tidak ada mikrofon. Tidak ada mikrofon. Stadium dia bulat macam kita juga. Bulat. Macam stadium dia bulat. Okey. Kemudian di bawah sekali dia buat macam lubang tu. Lubang. Kita bercakap di lubang tu, seluruh stadium dengar. Kita cakap di lubang tu, seluruh stadium dengar suara kita. Itu. Sebab Allah sebut, "Falamma ja'atuhum rusuluna bil bayinat farihu bima 'indahum minal 'ilm." Mereka berbangga, mereka angkuh dengan ilmu pengetahuan yang ada pada mereka. Jadi Allah sebut. Jadi mereka nampak syariat ni remeh. Mereka nampak Quran ni remeh. Mereka nampak sunnah ni remeh. Mereka agungkan ilmu yang ada pada diri mereka. Mesti ada bukti saintifik. Mesti ada bukti saintifik. Mereka terlampau agungkan. Sebab Allah sebut sini. Kalaulah kamu merasa hebat begitu, kamu rasa kehidupan kamu ini, kamu mampu buat apa saja. Dengan ilmu kamu, kamu boleh selesaikan segalanya. Allah sebut, kamu rasa kamu takkan dikembalikan pada Allah. Kamu rasa hidup kamu tak perlukan wahyu. Kamu rasa hidupkan kamu tak perlu sesuatu bernama kitab Allah, Al-Quran. Kamu rasa hidup kamu tak perlukan bernama sunnah. Kalau rasa begitu, kamu rasa kalau hidup kamu tak perlukan Quran, tak perlukan sunnah, kamu rasa diri kamu boleh selesaikan semua masalah dunia ni. Okey, Allah sebut apa? Falaula in kuntum ghayra madinin. Kamu rasa kamu tak akan kembali pada Allah. Tarji'unaha in kuntum sadiqin. Kamu kembalikan balik orang mati ini, bagi hidup balik.
Kamu kembalikan rohnya telah sampai ke halqum ni, kamu turun balik ke dada lah, bukan sampai berhidup. Tarji'unaha, kamu kembalikan dia, turun roh dia sampai ke dada. In kuntum sadiqin, kamu benar dakwaan kamu. Kamu rasa hebat waktu itu, tarji'unaha in kuntum sadiqin, kamu kembalikanlah dia kalau kamu benar, kamu rasa kamu hebat. Sebab tu hari-hari kita tengok depan mata, kita tengok kematian. Sebab Allah sebut wa antum hina idzin tanzurun, kamu hanya mampu melihat. Allah sebut falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Setengah orang tu kamu sayang, tak mau dia mati lagi. Kamu rasa kamu perlu kepimpinan dia, kamu perlukan dia, kamu perlu ini, kamu perlu ini, kamu perlu ini. Kamu rasa dia jangan mati lagi. Kalau kamu sebelum mati, kalau kamu rasa kamu belum sanggup untuk berpisah dengannya, tarji'unaha in kuntum sadiqin, kamu kembalikanlah dia kalau kamu benar. Biarpun siapa dia waktu itu, sama ada dia makhluk yang paling dibenci oleh semua manusia, ataupun dia makhluk yang paling dicinta oleh semua manusia. Biarpun siapa dia, tarji'unaha in kuntum sadiqin, kamu kembalikanlah dia. Kalau kamu rasa, carilah ilmu pengetahuan kamu, buatlah kajian saintifik kamu. Kamu boleh buat DNA, boleh apa? Kamu boleh apa? Buat pengklonan manusia, buatlah. Tapi sekarang Allah cabar satu saja. Allah cabar, okay, DNA kamu boleh apa? Buat apa? Klon, ambil apa? Ambil sel apa? Ambil sel tulang belakang semua, pergi cantum dengan ovum. Okey, biarkan lahir sebagai seorang manusia tanpa perlu persetubuhan lelaki dan perempuan. Okey, ilmu kamu tinggi. Sekarang satu Allah cabar. Allah cabar di situ. Allah cabar ilmu manusia. Allah cabar keangkuhan manusia. Allah cabar manusia yang angkuh, kita mesti menang. Allah cabar keangkuhan manusia, kita mesti menang. Allah cabar keangkuhan manusia, kita mesti menang. Fikir detik tu. Tarji'una in kuntum sadiqin. Carilah kehebatan ilmu pengetahuan kamu, kamu kembalikan dia. Kalau kamu hebat. Kamu rasa waktu itu Allah tunjuk, di dunia pun Allah tunjuk. Sampai satu detik terhenti segala kehendak. Sampai satu detik terhenti segala kehendak kita. Sampai satu detik terhenti segala kudrat kita. Waktu itu, sampai detik itu terhenti segala iradat kita, kehendak kita. Terhenti segala kudrat kita, kemampuan kita. Semuanya terhenti. Detik itu semua mengakui. Kafir mengakui, orang beriman mengakui, orang fajir derhaka mengakui, orang taat mengakui. Orang etis mengakui, zindik mengakui, munafik mengakui. Semua manusia mengakui bahawa sampai satu detik semua kehendak kita terhenti. Semua kudrat kita, kemampuan kita yang kita agungkan, diagungkan selama ini, semuanya terhenti. Semua kehendak terhenti. Semua kehendak terhenti. Hanya mampu melihat. Wa antum hina idzin tanzurun. Kamu hanya waktu itu mampu melihat. Kamu hanya waktu itu. Semua kudrat terhenti, semua kehendak terhenti. Yang ada hanya apa? Hanyalah al-qudrah ilahiyah yang selalu dilupakan. Yang ada waktu itu kita semua menyaksikan al-iradah ilahiyah, al-qudrah al-ilahiyah. Kita menyaksikan kehendak ilahi. Kita menyaksikan al-qudrah ilahiyah. Dan waktu itu semua tunduk bahawa kita memangnya lemah. Tapi dalam keadaan sekarang,
Allah pinjamkan sedikit kekuatan. Allah pinjamkan sedikit kekuatan. Allah pinjamkan sedikit kebijakan. Allah pinjamkan sedikit IQ. Berjalan dengan penuh keangkuhan. Rasa diri hebat. Rasa mampu menyelesaikan masalah tanpa petunjuk ilahi. Rasa mampu kita hidup ini tanpa panduan ilahi. Sebab tu manusia begitu. Waktu itu semua menyerah. Semua waktu itu menyerah. Menyerah pada apa? Qudrat ilahi. Sebab tu kita ingat ya, diri kita, anak-anak kita letakkan iman dalam hati kita. Kita letakkan betul. Kita letakkan betul iman kita. Okey, letakkan iman. Kita tengok alam ini. La yataharrak mutaharrikun illa biiznillah. Tidak ada bergerak. Tidak ada satu pun bergerak daripada sekecil-kecil makhluk sampai sebesar-besar makhluk. Illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Letak situ. Subhana man la yataharraku mutaharrikun illa biiznih. Maha suci Allah yang tidak ada satu pun apa saja bergerak melainkan dengan izinnya. Daripada sekecil-kecil makhluk, sekecil-kecil zarah sampai sebesar-besar zarah. Wala yaskunu sakinun illa biiznih. Dan tidak terhenti, tidak berhenti sesuatu yang berhenti melainkan dengan izinnya. Semuanya ini di bawah kudrat dan iradat Allah. Biarpun jiwa kita sentiasa terhijab. Terhijab dengan apa? Dengan kebijaksanaan yang Allah berikan. Dengan ilmu yang Allah pinjam. Letak situ. Sebab tu Rasulullah sebut, sebelum kita tidur, apa kita baca? Sebelum tidur, tanam akidah ini. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, sesungguhnya aku serahkan diriku ini kepada Engkau ya Allah. Wa fawwadtu amri ilaik. Aku tafwidkan penyerahan secara mutlak. Apa nak tafwid? Penyerahan secara mutlak. Wa fawwadtu amri ilaik. La manja, tidak ada tempat kejayaan. Wala malja, tidak ada tempat berlindung. Illa ilaik, melainkan hanya kepada Engkau ya Allah. Amantu bi nabiyyika alladhi amantu bi kitabil arsal wan nabi wa amantu bi nabiyyika alladhi arsal wa kitabal ladzi anzalta. Aku beriman dengan nabi yang kau utuskan dan kitab yang engkau turunkan ya Allah. Sebab tu ingat ya, waktu Allah sebut, tengok, biarpun orang ni sebut tarji'unaha in kuntum sadiqin. Kalau orang ni kamu sayang, kamu rasa jangan dia tinggal lagi kami belum sanggup berpisah, kamu kembalilah. Biarpun siapa dia, sampai detik tadi dia tetap akan kena balik. Allah cabar kita situ. Allah sebut tarji'unaha in kuntum sadiqin. Sebab tu Cikgu Yusof ya, sewaktu apa, saintis mereka berjaya apa, projek apa, Human Genome Project kan, Human Genome Project, Human Genome Project, apa mereka sebut tu? Mereka namakan projek tu apa? Playing God. Mereka namakan apa, mereka susun ciri-ciri genetik Human Genome Project. Okey, baca artikel tu. Apabila mereka berjaya susun projek tu, bukan berjaya betul pun, hanya boleh apa? Berjaya apa? Klasifikasi kan. Letak senarai ni. Genetik manusia. Dengan angkuh mereka kata apa? Projek tu apa? Playing God. Angkuh tak angkuh manusia. Apa tu? Sebab tu dia hanya boleh cerita apa? Zahir saja. Roh daripada Allah. Allah cabar. Playing God kamu. Sekarang nak Allah sebut, dia sebut apa? Playing God. Permainan tu Tuhan. Susun balik
ciri-ciri genetik manusia. Tak tahulah sekarang habis dah belum? Cikgu biologi habis dah belum? Belum kah? Tak berjaya. Berjaya? Tak berjaya. Okey. Waktu mereka buat dulu apa? Nah, playing God. Okey. Nak susun balik genetik manusia ni. Okey, jadi kita kata nah, Allah sebut tarji'una in kuntum sadiqin. Waktu mati kalau hebat sangat kamu kasih balik nyawa roh dia. Okey. Fa amma in kan miqrabin. Okey, insya-Allah kita sambung esok. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Jika kita pernah bergaduh dengan seseorang, kemudian kita tak sempat minta maaf kepadanya, adakah kita diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak? Kemudian bagaimanakah cara memohon maaf jika orang tersebut sudah meninggal dunia atau tak tahu di mana keberadaannya? Terima kasih. Kita buat salah pada orang, sebab tu kita sebut hari itu. Lebih baik kita jumpa Allah, bawa dosa kita dengan Allah. Jangan bawa dosa kita dengan manusia. Sebab apa? Al-ilaqatu bainal abdi wa rabbihi mabniyatun alal musamahah. Okey, hubungan makhluk hamba dengan Rabbnya terbina atas apa? Atas kemaafan. Sebab Allah sebut apa? Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabbi ibadi, beritalah hambaku, aku ini maha pengampun lagi maha penyayang. Wa nahnu ala zalika ya Rabb minasyahidin. Kami menyaksikan engkau ya Allah, engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Nabbi ibadi, Allah suruh beritahu hambaku, beritahu. Nabbi ibadi, kita beritahu semua. Anni anal ghafur, Allah sebut sungguh aku ini taukid, ghafurur rahim, maha pengampun, maha penyayang. Okey. Wal ilaqatu bainal insani mabni al mukhasamah. Tetapi hubungan sesama manusia ini, sama makhluk ini terbina atas dasar permusuhan. Sebab manusia dia lemah. Jadi untuk menutup kelemahan dia tuntut orang lain punya. Sebab Allah sebut summa innakum 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kamu di sisi Tuhan kamu akan berdebat masing-masing minta haknya. Di depan Allah nanti kamu akan berbalah. Di sisi Allah. Okey. Jadi sekarang macam mana kita nak minta maaf, kita bertaubat sudah ni. Kita buat salah pada orang. Okey, ingat ya? Kita bertaubat. Kena taubat pada Allah juga. Sebab apa? Sebab dia larang kita bergaduh. Okey, kemudian orang tadi macam mana tak sempat jumpa atau dia mati. Okey, kalau berkaitan harta, kita tak jumpa dia, tak jumpa waris dia. Kalau berkaitan harta macam kita sebut tadi, kita sedekah, kita niat pada dia supaya dia ambil di akhirat nanti. Kalau kezaliman yang buat, macam mana? Kita apa? Kita minta ampun pada keampunan untuk dia. Sebab tu berdasarkan hadis apa? Kafaratu man istaghtabtahu an tastaghfira lahu. Kifarat, penghapus dosa orang yang kau umpat dia, makna kau buat salah pada dia. Makna mengumpat ni bukan salah harta, bukan kesalahan harta. Kalau harta ingatlah, kita sedekah balik niat pada dia. Kafaratu man ightabtahu an tastaghfira lahu. Kifarat untuk orang kau umpat dia, makna kau buat zalim pada dia, engkau memohon keampunan kepada dia. Sebab tu kita selalu selepas solat kita doa, Allahumma ighfirli wa liman zalamtuhu. Allahumma ighfirli wa liman zalamtuhu. Ya Allah, ampunkanlah aku dan ampunlah orang-orang yang telah aku zalimi. Allahumma ighfirli wa liman zalamtuhu. Ya Allah, ampunlah untukku dan ampunlah orang yang telah aku zalimi. Jelas ya? Jangan fikir itu macam mana juga habislah aku. Ingatlah, agama Allah mudah. Jadi kita minta ampun untuk orang yang telah kita zalimi. Ada yang bertanya, yang mana lebih perlu diutamakan? Sama ada berkahwin
ataupun menunaikan haji. Kerana kemampuan menabung untuk si fulan menabung RM10,000 mungkin sekali dalam seumur hidupnya, kerana dia hanya seorang buruh kasar. Minta penjelasan ustaz. Terima kasih. You welcome. Okey. Jadi macam mana? Sekarang apa hukum haji? Wajib. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajipan ke atas manusia untuk menunaikan haji kerana Allah, untuk orang yang mampu. Apa hukum kahwin? Gan. Apa hukum kahwin? Apa hukum kahwin? Munakahat ada setengah kata sunat, ada kata wajib. Sebab dia kata setengah kata sunat sebab apa? Allah sebut tu. Sebab apa? Tuntutan dia apa? Fankihu, kahwinlah. Sebab kita kata Quran ni kalau nak faham, tuntutan dia kalau benda itu bertepatan dengan fitrah manusia, dia akan sebut secara lembut saja. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Sebab dia kata harus kita makan. Tak makan mati berdosa tak berdosa? Tak kahwin, semua tak mau kahwin sebab sunat saja. Tiba-tiba tak membiak zuriat dia. Berdosa tak berdosa? Faham ke? Ini tak apalah. Ini kita bahas nanti dalam bab maqasid syariah. Itu ayat mana? Hadza fi qimmatil ilm. Bukan sini tu. Itu kita bahas apa? Macam mana kita sebut sir Al-Quran. Rahsia di sebab itu kita sebut apa? Macam mana Quran khitab tu. Ini sedangkan kita tak makan mati. Mengapa kata harus makan? Okey, nanti kita bincang masalah tu. Okey, jadi kahwin, hukum asalnya sunat. Hukum asalnya sunat. Tapi ingat ya. Jadi asalnya al-fardu afdalu minan nafli. Fardu lebih baik pada sunat. Mana asalnya wajib kita buat haji. Itu asalnya. Al-fardu afdalu minan nafli. Fardu lebih wajib pada sunat. Tapi ingat, kalau bujang sekarang macam gan. Okey. Sekarang ada simpanannya 10,000. Lebih baik kahwin dulu. Lebih baik kahwin dulu. Sebab zaman sekarang zaman fitnah. Sebab apa? Sebab okey, makan minum hajat tak hajat? Hajat apa? Perut. Berkahwin hajat tak hajat? Hajat. Keperluan apa? Keperluan biologi, bahasa temberangnya. Keperluan syahwat, hajat dia. Okey, jadi sini hajat dia. Sebab tu seperti mana kita perlukan nafkah apa? Haji apa? Nafkah makanan, minuman. Begitu juga kita perlukan nafkah perkahwinan. Faham tak? Jadi sini untuk bertanya tadi, makna dia kahwin dulu. Faham tak? Sebab haji ini, sebab apa? Sebab kahwin ini keperluan yang perlu segerakan. Sebab Allah sebut, ya ma'syaral syabab, manis tatamul ba'ata falyatazawwaj. Ya ma'syaral syabab, wahai para pemuda, siapa kamu yang ada kemampuan, maka hendak dia berkahwin. Maka hendak dia berkahwin. Makna itu satu tuntutan. Faham tak? Sebab itu hajat manusia seperti hajat kepada makan dan minum. Jadi sini dia dahulukan perkahwinan. Dia kahwin dulu. Tapi insya-Allah sebab sekarang, contoh sekarang ada 10,000. 10,000 dia. Boleh kahwin. Kahwinlah sekarang. Nanti jangan lupa panggil kita juga. Tapi tak apalah, kita hadir, kita buat ikut SOP lah. Okey. Jadi ingat dia kahwin dulu. Sebab apa? Ustaz tanya. Sekarang wajibkah kita kerjakan haji? Wajibkah sekarang kita kerjakan haji? Hafiz, hal yajibu an hajjul al-an? Sebab apa? Belum masuk bulan haji lagi. Sekarang belum masuk bulan haji lagi. Bulan haji bila? Bermula pada 1 Syawal. Nak buat haji apa sekarang? Mana masuk bulan haji lagi? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang tertentu. Bermula daripada apa? 1 Syawal sehingga 9 Zulhijjah. Okey. Nak buat haji macam mana sekarang? Sebab sekarang apa? Belum masuk lagi bulan haji. Jadi kahwinkan dulu. Yang kedua kaedah apa? Sebab dia kata daf'ul madarrah muqaddam ala jalbil manfaah. Sebab apa? Tambah-tambah kalau zaman sekarang ni, kalau tak kahwin jadi macam-macam sangat. Dengan fitnah ada kahwinlah. Tolak mudarat dulu.
Lebih apa? Lebih dahulukan daripada kita mengambil manfaat. Wadih? Wadih lah Ayub? Wadih kan? Wadih hada? Aywa. ماذا القاعدة kan? دفع المضرة مقدم على جلب المصلحة على جلب المنفعة. Assalamualaikum Ustaz. Apa amalan yang boleh menyelamatkan kita di akhir zaman yang penuh fitnah ini? Apa amalan? Kita apa amalan Rasulullah sebut sudah kan? Rasulullah sebut kan? Apa Rasulullah sebut? Okey. Fa innahu, apa kita buat hadis tu? Fa innahu man ya'ish minkum min ba'di fa sayakhtilafan katsira. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdi min ba'di. Ingat tu. Addu 'alaiha bin nawajidhi. Ke atas kamu sunnahku. Tengok di mana sunnah amal. Bertentang dengan sunnah, biarpun siapa dia, tolak. Perkara tadi bertepan dengan sunnah, amal. Bertentang dengan sunnah, biarpun siapa yang cakap, tolak. Sebab Allah sebut waktu itu apa? Addu 'alaiha bin nawajidhi. Gigit dengan geraham kamu. Sebab apa? Terlampau banyak fitnah. Okey, sebab tu. Okey, satu, pegang betul. Okey. Sebab Allah sebut Quran dengan sunnah. Tarattu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Kamu takkan sesat buat selamanya. Kitab Allah wa sunnati Rasulillah. Kitab Allah, sunnah Rasulullah. Biarpun apa-apa, siapa saja dia. Tengok kitab Allah. Tengok sunnah Rasulullah. Kalau bukan, buang. Kalau bukan sunnah Rasulullah, buang. Biarpun siapa dia. Ini nak selamat akhir zaman. Boleh faham tu? Sebab Allah sebut apa? Addu. Rasulullah tak sebut pegang lah. Tak. Allah sebut addu, gigit. Okey. Yang kedua. Okay, satu. Yang kedua, amalan kita. Jagalah ibadat kita. Jaga ibadat. Sebab tu doa iftitah Rasulullah baca tengah malam, Pak. Sebab zaman sekarang zaman fitnah. Baca wirid pagi petang. Baca maksurat tu. Maksurat tu pagi petang baca. Sebab tu apa? Allahumma inni a'udzu fitani ma zahara minha. Baca zikir ni. Baca zikir ni ya. Mudah saja. 3 kali pagi, 3 kali petang. Ingatlah baca zikir ni. 3 kali pagi, 3 kali petang. Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma zahara minal batan. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari fitnah ma zahara, apa yang aku nampak, apa yang tersembunyi. Okey, amal ni. Allah min fitnah ma zahara min batan wa ma fatan. Kemudian kalau siapa hafal, Allahumma anil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah aku kebenaran itu sebagai satu kebenaran yang cukup jelas padaku. Setelah jelas kebenaran, pertama kita minta apa? Tunjukkan kebenaran. Allahumma al-haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah. Bukan hanya sekadar Allah tunjukkan kebenaran. Setengah berapa ramai manusia dia nampak kebenaran, tapi dia dikurniakan kebenaran. Dikurniakan dia nampak kebenaran, tapi sayangnya tak dikurniakan untuk mengikuti kebenaran. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Kau rezekikanlah kami, kurnia kami untuk mengikut kebenaran tadi. Tanpa ngongek. Benarlah. Tanpa apa? Wala yaltafit wala apa? Yarughu rawgatil sa'lab. Kami tak mau, kami perangai musang. Dia suka nak dia kata wala yarughu rawgatil sa'lab. Benar. Kurniakan kami itu ikutnya. Wa arinal batila batil warzuqna tinabah. Kau tunjukkanlah kami ya Allah kebatilan sebagai satu kebatilan, jelas kami batil. Warzuqna tinabah. Kemudian ya Allah, kau kurniakanlah kami ya Allah untuk kami mengelakkan kebatilan tadi. Kami tak mau perkataan kami apa boleh buat. Tak, itu bukan kami, orang lain. Memang benar ni betul, tapi apa boleh kita buat? Memang benar ni salah, apa boleh kita buat? Kita tak mau begitu.
Benda tu betul, kita ikut. Benda tu salah, kita tinggalkan. Jangan kita jadi seperti orang musyrikin waktu perang apa? Perang Badar. Wa idh qala Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Dan ingatlah sewaktu mereka berkata, ya Allah, sekiranya ini yang Muhammad bawa ni benar daripada engkau, apa disebut? Fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama', maka turunlah hujan batu ke atas kami. Aw i'tina bi'adzabin alim, ataupun kau timpakanlah kepada azab yang sangat pedih. Nah, sebab tu waktu Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah, datang orang daripada Yaman, daripada kerajaan Sabah. Dia kata, aina rijalikum, di mana laki kamu? Id wallautum imra'atan malakat lakum. Kamu ni bangsa apa? Di mana laki kamu? Di mana laki kamu, wahai orang Sabah? Wahai kaum Sabah, sewaktu tak ada kan laki kamu, tiba-tiba kamu lantik Balqis sebagai apa? Kamu lantik Balqis sebagai ratu kamu, raja kamu. Mana lelaki kamu? Malu saya kamu ni. Dia kata, ya Amirul Mukminin, qaumuna afdal min qaumikum ila qalu. Kurang-kurangnya kaum aku ni, kaum Sabah ni lebih baik pada kaum kau, wahai Muawiyah. Sebab apa? Allah sebut lagi kaum kau, orang Quraisy Mekah. Allahumma in kana hadzal haqq min 'indik, ya Allah, sekiranya apa Muhammad bawa ni benar pada engkau, ya Allah. Sepatutnya mereka sebut, ihdina ilai, berilah petunjuk kami untuk ikut. Ini sebut apa? Suruh turun hujan batu, atau turun azab yang apa? Pedih. Bodoh betul kaum kau. Okey, sebab tu kita minta, sebab ingat ya, tidak semua manusia Allah berikan tunjuk kebenaran, Allah kurniakan untuk mengikut. Tak. Sebab tu kita minta, Allah bil haqqa warzuqna ittiba'ah waril batil warzuqna bah. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran, kemudian mudahkanlah kami untuk ikutnya. Tunjuklah kami kebatilan sebagai satu kebatilan, mudahkanlah kami untuk menghindarinya. Itulah kita minta pada Allah. Itu yang perlu kita amalkan. Ingat ya, Allah, ulang balik tu. Pagi 3 kali, petang 3 kali. Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallim. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al multabisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya Allah, man yu'azzin Taufik, yallah.